perlu menghormati agama kami. Mereka perlu apa masalah solat mereka sampai nak tanya Tuhan kamu yang bagi makan ke? Tuhan kamu kalau kamu tak puasa, Tuhan kamu nak bayar gaji ke? Ini benda-benda yang tak masuk akal bagi saya. Ini satu benda yang satu persoalan dan satu kenyataan yang sebenarnya mengundang untuk kemarahan. Jangan main-main, ini boleh buat, kita boleh perang tau. Jangan buat perkara-perkara yang macam ni tau. Kalau kamu sanggup menghina sampai ke tahap macam ni, seolah-olah kami ni kucing je yang nak bagi makan. Kucing pun kami ada hati dan perasaan dengan kucing. Jangan anggap manusia ini seolah-olah tak ada hati dan perasaan. Jadi insya-Allah kita nak dengar dulu daripada sahabat kita, dan kita minta perhatian kepada mahkamah dan juga perhatian kepada pejabat peguam negara dan juga PDRM supaya melihat kes ini secara serius, kerana ini melibatkan agama. Agama ini atas lagi daripada undang-undang. Agama ini mengatasi segala-galanya. Jadi kalau ada orang Islam dihina macam ni, diperbuat seperti seolah-olah tak ada maruah, seolah-olah kita ni mati di negara kita sendiri, baik kita tak payah hidup. Kalau hari ini kita nak dipijak-pijak di negara kita, kita perlu pastikan hari ini orang-orang yang macam ni perlu dipertanggungjawabkan, dibawa ke muka pengadilan. Dan kita mahu desakan bukanlah compound dan semata-mata ini. Ini pasal benda yang serius, ya, soal agama. Ini bulan Ramadan, jangan cabar kita, ya. Bulan Ramadan semua tengah makan ni. Jangan jadikan kita seperti singa yang kelaparan, ya. Jadi insya-Allah kita dengar. Boleh mula. Okey, baik. Kuat sikit. Dengar, Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Hari ini yang dihormati buat Kanda Yusof kita, Ayanda Cik Tun dan biro-biro yang dihormati sekalian, Datuk Isyam, Datuk Azman, Mali, Tok Cindai dan rakan-rakan seperjuangan yang lain lah. Jadi kat sini apa yang saya boleh kongsi dan apa yang berlaku kepada diri kami sendiri sewaktu kami ditindas dalam negara kami sendiri, iaitu bila bekerja dalam suasana ingin menjaga keselamatan, tapi di saat itu juga agama kita dipijak. Sebabnya sekadar berpuasa, tak boleh nak berpuasa, itu sedangkan kita punya agama sendiri, agama Islam, tapi ditindas oleh masyarakat, orang kata tak semualah, kepada segelintir bos-bos yang ada. Jadi kat sini apa yang jadi kat saya sendiri, bos saya ni lakukan, orang kata, pukul kepada saya, membuat kekerasan terhadap kita sebabkan puasa. Puasa ni dia menjadi macam anti bagi dia, dan juga kalau tak makan kedai Cina jadi anti pada dia. Jadi kat sini saya nak tegaskan, mana-mana yang seperjuangan dengan saya, yang kerja sama dengan saya, yang ada bos sama seperti mana yang saya alami, kalau boleh tegakkan keadilan, orang kata, untuk agama kita sendiri. Sebab rezeki bukan sekadar orang kata di tangan manusia. Semua rezeki Allah yang dah atur. Jadi kat sini apa yang berlaku kat saya, bos saya sendiri siap bagi tahu, Allah bagi gaji ataupun saya bayar gaji. Saya yang bayar gaji pada kamu. Jadi kat sini nampak seperti dia yang keluarkan rezeki, dia juga yang bagi segala yang kata nikmat dunia ni. Seperti dia Tuhan. Jadi kat sini yang buatkan kita orang rasa tercabar, buatkan kita rasa marah apabila prinsipal kita sendiri boleh mempersoalkan, you mau ikut Allah ataupun you mau ikut saya. Ya tak? Jadi kat sini itu satu hinaan lah bagi kita orang Islam. Jadi kita kat sini rasa tertindas dengan agama sendiri, menjadi cabaran buat kita untuk tidak semata-mata fikirkan wang ringgit, cari rezeki. So kita sama-sama bangkit bersama sahabat saya untuk ke depan buka jalan untuk menentukan keadilan buat bersama sahabat. Dan mana yang terbabit dengan dalam situasi inilah, yang mana tak ada maju ke depan untuk menunjukkan diri tentang masalah dia, kan? Kita patut perjuangkan benda ni, kan? Mungkin mereka takut ataupun mereka pun ditindas, cuma dia tidak menunjukkan ataupun tidak beritahu, tampil ke depan untuk beritahu perkara yang sebenar. Pasal benda ni pun mesti ada berlaku dalam kalangan bodyguard, driver
ni semua. Jadi mana yang mempunyai masalah sama macam kami atau lebih teruk daripada kami, rasanya kami yang paling teruk lah ditindas kali ni. Kami ni bukan nak meminta-minta, kami bekerja kerana kita ingat. Bang, boleh tak ceritakan sikit kepada publik macam mana kronologi kes daripada awal sampailah tahap you dipukul semua dan sebagainya, sampai last kali buka baju, tunjuk sikit belakang baju supaya semua tahu, tapi make it short lah. Jadi kejadian ni mula di KL. Di KL saya bersama sahabat saya beserta 2 lagi bodyguard. Tarikh bila? Tarikh pada 13 hari bulan 13 April 2021. Okay. Ketika tu kami berpuasa. Sebelum dari 13 hari bulan tu kami dah ada message tag dan mendapat panggilan telefon daripada seorang lelaki Cina. Okay. Yang mengatakan supaya kami tak boleh berpuasa. Okay, jadi kami tetap berpuasa pada 13 hari bulan dan bertugas seperti biasa. Jadi setelah kami keluar dengan bos saya ni, sampai di satu lokasi di KL. KL di mana? Di 1KL. 1KL. Okey, tingkat 34. Jadi kondominium ke apa? Kondominium. Okay. Jadi di sana kami ni berpuasa, kiranya kami tak tunjukkan yang kami puasa. Kami tetap lagi bertugas seperti biasa. Jadi pada hari tu ada satu lelaki Cina ni bertanya pada saya pada pukul lebih kurang jam 6.30 yang bertanya, dia cakap, kamu puasa ke hari ni? Jadi kami berdua ni jawab puasa lah. Okay. Jadi bila kami dah jawab macam tu, okey, semua perjalanan, sampailah kami nak pulang. Di depan pintu lift, pertanyaan ni diulang lagi sekali oleh bos saya, seorang lelaki Cina. Okay. Kamu puasa ke? Dia cakap macam tu. Okey, lepas tu dia dah mulakan satu provocation terhadap kami lah. Okay. Bersama dengan kekerasan. Lempang, tumbuk, ketuk, semua adalah. Abang cerita macam tadi abang cerita. Lepas tu dia cakap pada saya, "You orang puasa?" Kami jawablah, kami puasa. "You orang mau challenge sama saya?" Itu dia cakap, mau challenge sama saya. Orang sudah cakap tak boleh, saya sudah cakap tak boleh puasa. Kenapa you cakap you puasa juga? Macam itulah dia cakap. Jadi saya cakap, saya diamlah. Diam. Dia tampar. Lepas tu dia ulang lagi benda tu. Dia cakap, "You kalau saya kasih berhenti sama you, ini Allah akan bagi you gaji." Kemudian dia mula lagi provocation. Tangan dia sampai. Dia ulang, dia tampar. Abang sebut kan tampar. Dia tampar. Lepas tu dia mula lagi benda yang sama, ulang lagi benda yang sama. Kemudian dia ketuk bersama dengan telefon bimbit dia di kepala banyak 3 kali. Lepas tu dia pukul lagi. Dia masih lagi mengeluarkan satu provokasi yang mengatakan, kalau ini Allah boleh tolong sama you. Jadi selepas tu saya pun tindakan yang lain dia buat pada sahabat saya lah. Okey. Di depan pintu lift tu. Okey, macam saya sendiri, apa yang saya alami, dia terus tanya kepada saya suruh you makan kan. Apa saya you tak ada makan? Saya cakap saya puasa bos. Oh, dia cakap you puasa Tu dia terus tampar saya. Dia macam depan khalayak ramai terus tampar saya tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa kemanusiaan sebabkan puasa saja. Sebabkan puasa itu menjadi isu, dia tampar saya, dipukul dengan handphone atas kepala dan dia menyatakan, siapa yang bayar you punya gaji? Allah bayar you punya gaji ataupun saya yang bayar? Dia ulang perkataan yang sama, Allah bayar gaji atau saya yang bayar? Saya cakap, bos bayar gaji. Kerana keadaan situasi saat itu memang bos yang bayar gaji, betul lah kan? Jadi saya cakap macam tu, pun kena lagi tampar juga. Ketuk pakai handphone. Lepas tu dia pusing balik dekat partner saya. Dia tanya lagi. Dia tetap juga dengan dia punya provokasi yang mengatakan dia ni menunjukkan yang dia ni sebagai Tuhan. Macam dia Tuhan. Kita tak boleh melakukan apa yang dituntut oleh agama kita. Jadi provokasi itu masih berterusan. Bila dia bercakap dengan saya, benda yang sama diulang-ulang. Lepas tu pukulan yang bertubi-tubi, okay, dia kembali balik. Kami ni ditampar, diketuk ni secara giling. Saya dengan partner saya. Sehingga kami masuk ke lift, dalam lift. Selepas masuk ke dalam lift, masih sambung lagi. Sambung,
di mana partner saya ni terus ditanya, "Wah, saya sudah cakap you jangan puasa. You mau challenge sama saya kah?" Dia tarik rambut partner saya. Lepas dia tarik rambut partner saya, dia berhadapan kepada saya, "Wah, you banyak pandai, you puasa juga." Pang, dia lempang saya. Dia cakap, lepas dia pusing balik pergi sana, dia cakap, "You mau komplain lah? You komplain lah. Itu IGP saya yang pegang lah." Dia cakap itu macam. Dia cakap macam Dia tu. cakap. Ya, Yang cakap ni yang mana satu? Bos saya sendiri yang bernama Chun Chi Yang. Jadi kat Yang tampar tu lah. yang tampar, yang pukul, dia juga yang berkata-kata macam tu. Dia kata IGP dia pegang kan? IGP dia pegang. Jadi Kita maksudnya macam kawan lah. Macam kawan lah. Macam seolah-olah dia duduk satu meja lah. ibarat kalau kita komplain pun tak jadi apa lah. Tak tembus. Lepas kejadian itu berlaku, bersama dalam keadaan dalam lift pun orang dia punya staff anak depan anak dia berlakukan sebegitu rupa terhadap orang kata kami yang menjaga keselamatan dia, tapi sanggup dibuat begitu rupa. Setelah sampai di lobi, partner saya terus pergi ambil kereta escort. Saya macam biasa terus follow dia sampai ke lobi dengan keadaan orang ramai, dan masih lagi terus orang kata dipersoalkan. Apa pasal you puasa? Saya sudah kata you jangan puasa. You mau challenge saya? Dia pun tampar saya lagi. Bila tampar saya lagi, dia tanya saya lagi, "You punya Allah boleh tolong you ah? Kalau saya buang you, itu Allah boleh tolong you ah?" Cakap macam tu. Dia tumbuk lagi. So dia provoke lagi benda tu. Dia kata, "Kalau saya buang you, itu Allah boleh bayar you gaji ah?" Lepas tu dia tampar saya lagi. Dia tumbuk kat perut saya. Lepas tu tak lama kemudian sahabat saya datang, dia panggil lagi, "Azmi ah." Jadi bila saya sampai masa dia panggil tu kan, dia terus cakap, "You sudah lama sama saya, you tahu sama yang dah." Macam tu dia cakap. Jadi kenapa you bikin kenapa you mau ikut saya kan, ataupun you mau ikut you punya Allah? Dia cakap. Saya masih lagi berdiam. Lepas tu dia tumbuk, dia tampar saya. Lepas tu dia tumbuk saya 2 kali di dagu. Lepas tu dia bagi tahu lagi, dia provoke lagi satu berkenaan dengan Allah ni. Kalau you berhenti ini Allah akan bayar you punya gaji ya. Dia ulangkan benda yang sama, dia provoke yang sama. Jadi dia pun lepas saja dia bercakap macam tu, provoke. Setiap kali dia provoke sentimen yang sama ni, dia akan tampar, dia akan pukul. Jadi selepas tu dia pun nak balik, dia masuk dalam kereta lah. Selepas tu okey, kami pun escort daripada mana ke mana? Daripada 1KL ke Bukit Tinggi. Jalan 9. Dan keadaan masa tu selepas dipukul ni, kita orang pening kepala. Keadaan dia pening dengan nak escortnya. Puasa tu tak pening. Dia cakap kita orang pening sebab puasa. Tapi bila dipukul, itu yang menyatakan dia pening. Yang menyebabkan kita pening. Pasal dia cakap dia pernah test try puasa. Tapi saya pun tak larat pening. Pasal dia tak ada iman. Jadi sekarang ni bila kami escort dia, sambung balik yang tadi, kami escort dia sampai ke Bukit Tinggi. Sampai di sana, sampai di rumah dia, Bukit Tinggi. Okey. Saya parking kereta lah. Jadi sahabat saya ada dengan dia lah. Jadi sesampainya di rumah beliau, rumah majikan di Kelang, Bukit Tinggi, saya dapat tengok dah ramai kat situ staff-staff dia. Makna kata dalam dia on the way pergi ke nak balik ke Kelang tu, dia dah call dalam kereta siap-siap. So staff-staff dia semua datang. Ibaratnya ini malam ada show. Berapa orang staff yang staff dia dalam 15 orang. Campur lagi dengan staff-staff yang macam guard, driver yang ada ni, mungkin dalam 20 lah lingkungan. Dalam 20 tu berapa warga Cina, berapa warga Melayu? Warga Melayu ni dalam 5-6 orang. Orang bodyguard. Guard dengan driver. Campur bodyguard lagi 2 orang. Belasan orang tu semua dia punya semua staff Cina. Staff Cina. Berapa, dekat 15 orang kan? Dekat 15 orang. Jadi kat sini dia dah panas. Dia dah panas dengan sebab tak ikut dia punya law, tak puasa. Jadi dia nak tunjuk show ni dekat dia punya
Staff dan dia punya lain staff dengan orang lain. Kalau tak ikut dia punya law, ini adalah hukuman. Jadi ini dia punya law, ini hukuman dia. Hukuman yang dia jatuhkan sendiri yang dia buat sendiri. dengan kesalahan sekadar berpuasa. Memang dituntut. Memang dituntut dalam agama asal Islam kita sendiri. Jadi kat sini dia suruh guard tu ambil kursi, keluar. Dalam masa yang sama dia panggil Azmi Sam dia sambung lagi, dia tak puas hati lagi. Selepas dipukul saya dengan partner saya dekat KL ni, dia tak puas hati lagi. Dia sambung dia geram lagi. Kan, dia sambung, dia keluar lagi. Wah, you orang banyak pandai dia cakap. Sudah kasih tahu jangan puasa. Apa pasal you puasa? Itu Allah boleh jaga you Sekarang itu I punya God pun tak boleh jaga I tau. You kalau you orang dua berhenti itu Allah boleh bayar you punya gaji dia cakap. Masih tetap lagi provoke benda tu. Dia masih provoke benda tu. Orang kata nak bagi kita lagi dengan agama kita ni rasa terhina Jadi kita kat sini dalam keadaan situasi yang di mana pihak-pihak staff dia yang ramai dan kita pun berdua dengan keadaan ada senjata. Dan kat sini juga kita pun berfikir. Kita fikir sama ada akan terus jadi kecoh kat sini, melawan terus tanpa ada jalan lain, ataupun sekadar bertahan untuk lebih baik. Bukan sekadar orang kata biarkan benda ni berlaku. Jadi kat sini permulaan partner saya terus dipukul oleh beliau lah. Saya kena pukul pada permulaannya. Pasal provocation mengenai Allah ni, dan dia tetap lagi buat macam tu. Dia tetap lagi. Jadi dia tanya dengan kita sama soalan yang berbalik-balik. Soalan berbalik-balik. Seperti dia tanya, you mau ikut saya ke ataupun mau ikut you punya Allah? Lepas tu kalau you jawab ke, you tak jawab ke, you tetap kena. Kita akan tetap kena. Dia pukul dengan rotan. Saya pun masa mula-mula saya kena pun, saya ingat lebih daripada 3, 5 saya ingat saya kena. Sampai saya cakap dengan dia sakit. Tapi masih lagi tetap dia pukul. Sebab kan kita puasa ni kita, dia terus suruh angkat itu rotan. Itu jam dia angkat rotan. Dia angkat rotan, seorang staf lelaki berbahasa Cina ambil rotan tersebut dengan arahan beliau dan standby untuk rotan partner saya. You mau challenge saya dia terus pukul sebanyak lebih 5 kali kan. Lebih 5 kali. 5 kali macam tu lah. Kali pertama. Dan saya pun memang tak tahan lah kalau kita dipukul dengan rotan. Tambahan pula kita berpuasa lepas tu buka kita pun ada paras dia. Tanpa belas kasihan. Dia tak ada rasa kesian dan dia menjerit-jerit. Masih lagi tetap dengan pendirian dia yang mengatakan dia yang bayar gaji saya, bukan Allah yang bayar gaji saya. Jadi benda ni dia ulang sampai dia dah puas hati pukul saya. Dia berpindah pada kawan sahabat saya lah pada tu. Jadi kat sini pun dia persoalkan. Saya suruh you makan, apa saya tak makan. Sudah kasih tahu jangan puasa. You mau jaga saya, you mesti mau makan Kalau you tak makan, macam mana you mau jaga saya? Dia persoalkan tu. Jadi kat sini dia nak cakapnya kalau puasa ni kita tak boleh buat kerja yang apa yang kita kerja sekarang ni. Seolah-olah puasa ni menyebabkan kita lemah. Jadi kat sini kita sebagai orang kata pekerja staff terpaksa untuk menjaga keadaan sekeliling ni, kita terpaksa dulu kita bertahan dengan soalan-soalan dia, dengan maki hamun dia macam ni, dengan provokasi dia. Sebab kita sebagai orang kata bodyguard ni sebenarnya untuk jaga keselamatan prinsipal. Kita fikir lagi. Tapi bila mana dia masih dipijak, diprovok dengan perkataan orang kata ibarat dia Tuhan, maksudnya Allah ni tak jaga dia. Jadi dia ibarat macam duit, rezeki semua tu datang daripada dia usaha sendiri, bukannya Allah. Jadi kalau kita melawan, kita kena. Kita tak melawan pun kita kena. Tapi itu adalah dia punya law. Selepas dia pukul, dia tanya lagi, you mau ikut Allah ataupun you mau ikut saya? Jadi kat sini dalam keadaan 15 orang Cina dengan staff lagi, dengan adanya senjata lagi kat sini, kita berfikir panjang. Tak apa, terpaksa kita jawab, tak apa, kita ikut bos. Walaupun dalam keadaan hati berat, yang remuk, sebab nak jaga dulu sekitar keamanan tu supaya tidak terkecoh. Kita terpaksa jawab itu dalam hati yang remuk, walaupun dipukul juga bertalu-talu, dipukul belakang dengan tanpa belas kasihan. Nak tunjuk ke?
Dah boleh? Buka baju sikit. Di saat dipukul, Tolong kamera. campur belah kasihan. Boleh nampak? Buka baju lah, buka baju. Tolong. Boleh nampak Kamera nampak? Saya buka terus. Abang buka terus, abang buka terus. Ya Allah. Betul nampak lah tuan-tuan. Bukan sikit ni. Dia orang nak kita ni binatang tak? Tengok, kamera tengok. Boleh nampak? Kerana pun sekarang ada undang-undang lah. Binatang pun kita sayang. Ni kan Mana hati orang Islam tak sakit macam ni? Ini yang kita nak ni. Dalam bulan Ramadan pula tu. Memang cabar tu. Satu saya pesan lah, jangan cabar saya saudara. Makin cabar, makin bisa jadinya. Tuan-tuan, ni bukan di Palestin tuan-tuan. Masalah kami saudara kami. Saudara seagama. Pegang kata-kata ni. Jadi selepas saya dipukul bertalu-talu dalam keadaan masa yang sama juga, sebabkan pukul tu, sebab pukul dia tak puas hati bila partner saya dipukul bertalu-talu tapi dia tak boleh tahan, dia sakit, dia cakap pada bos saya sudah tak boleh. Wah, tak boleh ah. You angkat pistol angkat. So, dia pergi depan partner saya dalam keadaan kesakitan. Dengan pukulan pada belakang masih lagi berjalan. Saya menahan tangan saya dengan di atas. Dia capai senjata tu, dia rampas daripada saya. Lepas tu dia terus cekah. Dia cekah dengan moncong senjata menghala ke dada saya. Lepas tu dia cakap Jangan saya tak boleh tembak sama you. Tak boleh tembak sama you lah. Dia cakap Gara-gara tak puasa dia mau tembak. Sampai nak tembak. Apa kesalahan puasa sebenarnya ni? Senjata api dia tunjuk kat you ke apa? Senjata api ditunjuk dekat. dia cakap memang dia tunjuk moncong menghala ke saya pada bahagian dada. Lepas tu dia serahkan senjata tu buat keamanan ataupun safety pada Samuel Chief lah. Okey, lepas tu dia sambung balik provoke. Kan? Sambung lagi provoke. Lepas tu saya kena lutut. Lepas tu saya kena lutut, tampar, pukulan yang betul-betul lah. Lepas tu pergi kepada sahabat saya pula lah. Kan? Dengan pertanyaan. Lepas tu dan provokasi dia yang dia ulang-ulang. Okey, dengan tamparan dan pukulan. Itu sekali. Okey. Dan last kali dia tanya, you mau kejar, you tak mau kejar. You mau kejar, saya kasih you last chance. Esok you makan. Tapi esok ni dalam bulan puasa lah ni. Esok you mesti mau makan. Tak makan, shoot lagi. Jadi kat sini kita iakanlah. Walaupun sebenarnya time tu dah memang tak ada hati dah. Sebab nak jaga keadaan sekeliling ni. So dia berbalik kepada sahabat saya lagi, dia tanya lagi, you mau kejar tak mau kejar? You boleh ikut saya punya law? Masa saya jawab tu, saya mau kejar. Masih lagi rotan datang. Saya dipukul lagi. Tambah pula dengan terajang, dengan lutut. Bila saya tahan tu, ada seorang lagi pula yang bangsa Cina mungkin, dia tahan saya daripada belakang, pegang tangan saya supaya pukulan tu sampai pada saya lah. Okey, lepas tu dia masih lagi dengan satu threaten, you berhenti ya, you berhenti, I setting you, panggil orang tu dia cakap. Maknanya dia cuba mengutuk keluarga orang. Yalah, dia cakap macam tu lah. Memang ada benda tu dia cakap. Pasal apa, sahabat saya pun ada dekat sebelah tu. Dia cakap, you berhenti ya, nanti saya setting orang sama you. Dia cakap macam tu. Jadi patut ke kita ni yang menjaga dia. Saya selama 7 tahun menjaga dia. Dia datangkan benda yang macam ini pada saya. Kita jaga, sepatutnya kita jaga keamanan dia orang. Tapi dia orang yang tibai kita. Kerana satu-satunya sebab puasa. Dan juga dia persoalkan kenapa saya tak makan kedai Cina. Sedangkan maksudnya kedai non-Muslim lah. Jadinya sebabkan benda tu dia jadi isu dalam kerja ni. Kerja tak ada masalah. Semua kerja okey, tak ada masalah. Tapi bila bab makan, tak makan kedai non-Muslim, itu menjadi isu buat dia. Dan dia pernah komplain, dia terus bagi tahu itu kedai makan saya tak suka you komplain ada babi kah, tak ada babi kah. Dia orang makan, you makan sajalah. Maksudnya dia memaksa. Benda tu dia memaksa. Jadinya dia terus dia bagi last chance lah untuk dia kata sekarang you mau kerja tak mau kerja. Jadi kita orang cakap okey bos, mau kerja. Sorry. Sorry. Jadi
walaupun kata sorry, still lagi kena bantai. Kena bantai. So kita ni macam ibarat dah tak ada muka, tak ada hati depan dia orang apa semua, sebabkan puasa kena sampai macam ni. Jadi dalam masa yang sama, dia dah puas hati, dia terus cakap dekat sekeliling ni, dekat bangsa-bangsa yang orang kata dia punya staff-staff yang ada ni, terus cakap settle lah. Ibaratnya dia puas hati, dia boleh buat kita orang macam ni, dia puas hati, so settle lah depan staff dia apa semua. Jadi senjata yang dirampas tu daripada saya tu, dia ada cakap besok mari kejar baru kasih. Jadi dia ingat besoknya saya akan datang kerja lah. Senjata you mari kejar saya kasih. Padahal sepatutnya dia tak boleh sentuh senjata tu kalau dalam undang-undang senjata api. Dalam undang-undang senjata api tak boleh sentuh. Dia tak boleh ambil. Selain daripada penama yang berlesen atas nama siri register senjata tu, selain daripada tu orang tak boleh usik senjata tu. Jadi dia dah buat satu benda yang kan, tambah pula dia cekah pistol tu betul-betul mengalir ke muka saya. Jadi sekarang ni kami ni dah rasa lah benda macam ni. Mungkin yang lain pun dah ada rasa, cuma tak mau bawa ke depan, forwardkan, bawa ke depan. Pasal kita tak semestinya, saya cakap ni bukan semua kalangan bos yang non-Muslim ni macam ni perangai. Pasal apa? Saya ada jumpa banyak bos yang non-Muslim. Dia tahu driver dia, bodyguard dia puasa, dia akan cakap, you puasa? Okey, nanti dia akan khaskan kemudahan untuk dia nanti berbuka. Walau dia ke mana pun. Saya cakap ni bukan pada semua non-Muslim bos, ada certain bos saja. Jadi fahamlah yang mana dah pernah merasa macam kami ni, mungkin kami ni lagi lebih daripada yang ada ni kan. Jadi boleh dibawa ke tengah benda-benda macam ni. Boleh bincang kan. Kalau rasanya rezeki tu bukan di tangan dia orang ni. Rezeki di tangan Allah. Allah aja yang tetapkan kita punya perjalanan. Jadi disebabkan penindasan yang berlaku, penghinaan yang telah dia memprovok hina agama kita ni, jadi saya dengan sahabat saya bersama-sama membuat keputusan di mana saya akan fight habis-habisan dengan hinaan yang diberi ni. Tidak setimpal lah dengan apa yang gaji yang diberi, yang dia rasa dia Tuhan. Jadi kat sini saya fight, saya terus buat report. Saya ajak sahabat saya buat report. Apa nak jadi, jadilah. Yang penting agama saya tak pernah jatuh. Jangan dipijak. Jangan dipijak agama saya. Saya nakkan agama saya tidak dihina, sebagaimana kita tidak menyentuh dia punya agama. Lain-lain agama. Dia punya dia nak semayang ke dia punya agama dia, kita tak pernah sentuh. Jadi jangan sentuh agama kita. Itu yang saya minta kepada sahabat-sahabat luar sana, sekiranya ada berlaku seperti mana yang kita alami, terus ke hadapan. Jangan pernah takut untuk menyimpan dan rasa maruah dipijak kerana nilai RM1. Sebab rezeki bukan terletak pada tangan manusia. Rezeki itu semua milik Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kat sini semoga para sahabat-sahabat yang sama waktu tugas dengan saya, bodyguarding ataupun pemandu, tak kisah, sekiranya ada lagi bos-bos yang sebegini rupa, perjuangkanlah. Sebabnya rezeki bukan hanya pada dia, dan saya tekad habis-habisan untuk agama saya. Saya berani mati untuk perjuangkan Islam ini. Dan saya berharap mana yang ada di sini pun sama-sama perjuangkan. Saya punya perjuangan untuk tegakkan Islam supaya tidak tertindas, dan di masa akan datang akan ada lagi kes-kes seperti ini, penindasan yang berlaku. Tak mau berlaku lagi. Saya harap tidak ada lagi isu-isu penghinaan agama, dan saya berharap saling menghormati agama antara kita. Menghormatilah agama masing-masing. Jangan pernah membuat penghinaan terhadap agama masing-masing. Itu sajalah yang mana saya minta. Apa harapan Tuan kepada PJRM dan kepada undang-undang kerajaan Malaysia kita ni, maksudnya apa harapan soal kes awak? Harapan kami berdua terhadap di mana pihak berwajib, terutama PDRM, setelah apa yang kami perjuangkan ni untuk agama, bangsa dan negara, kita berharap pihak PDRM dan pihak berwajib membuat satu tindakan yang tegas dan membuat satu siasatan yang teluslah, berbaloi dengan apa yang kita orang alami ni. Kita orang
disebat, kita orang diacu pistol, itu nyawa kita orang ni ibarat tunjuk orang kata di hujung tanduk. Walau apa pun jadi, kita orang tetap pertahankan kita punya agama, sebab itu adalah agama kita. Kata itu dalam diri kita pun orang kata memang perjuangkan kita punya agama, sebab itu adalah apa kata agama kita sendiri. InsyaAllah. Jadi kat sini saya minta sahabat-sahabat semua yang mana memberi sokongan kepada kita, dan orang kata keamanan juga kepada kita, jaminan terhadap kita. Apa yang saya dengan sahabat saya cuba buat ni, cuba perjuangkan ni, supaya pihak luar sana nampak yang orang kata tak sewenang-wenangnya kita punya agama ni boleh dipijak. Semoga agama kita selepas ini lebih orang kata terjamin lah. Terjamin, dan orang kata tak semudah sewenang-wenangnya orang kata dihina. InsyaAllah. Takbir! Terima kasih kepada ni. Kita serahkan kepada bahagian undang-undang kita, Datuk Hisham, berikan sikit komen apa ni. Lepas tu seterusnya Dr. Azman, Tok Cindai, dan akhir sekali kita bagi pada Ayanda Cik Tuan lah, bagi semangat sikit apa benda yang boleh sampaikan sikit-sikit. Jadi saya tutup majlis lepas tu InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat Malaysia yang ada di luar sana. Pertama, kita dikejutkan dengan satu isu yang saya rasa tak sepatutnya jadi di Malaysia, dengan masyarakat yang berbilang bangsa, yang kita dah mula memahami perbezaan di antara agama. Dan isu ni agak pelik lah. Saya ingat ke tajuk cerita-cerita ni berlaku dekat Holland ke, Iceland ke, dekat Greenland ke. Mungkin orang tak biasa dengan orang-orang Islam. Tapi di Malaysia ni saya rasa tajuk puasa ni tajuk yang dah memang menjadi perkara biasa. Saya rasa semua kaum, semua bangsa memahami bahawa masyarakat Islam memang akan berpuasa pada bulan Ramadan, dan tidak ada orang yang mengambil perkara ini sebagai perkara yang sensitif ataupun menghina. Isu utamanya ni bukan saja isu terpencil yang melibatkan dua orang yang ada ini. Ini adalah satu isu yang melibatkan orang Islam. Sebab itulah saya nampak apabila menyentuh perkataan Tuhan Allah, menyentuh perkataan-perkataan Islam, perkataan puasa, ni satu isu yang sensitif. Sebab itu di bawah kanun kesesaan wujud satu provision yang khas di bawah Seksyen 298 yang mana-mana individu tidak boleh mengeluarkan perkataan yang boleh menyentuh sensitiviti orang lain. Apabila manusia yang bernama Chong ni, yang saya Chong betul tak? Manusia yang Chong ni, yang so-called kata begitu besar baik dengan IGP ni, saya pun tak tahu dia besar lebih daripada Tuhan ke, ataupun saya rasa dia sendiri pun tak percaya dengan Tuhan dia. Apatah lagi dia nak percaya dengan Tuhan kita. Saya rasa ni dia ni tidak mempunyai agama, saya rasa. Sebab itu dia boleh mengeluarkan satu kenyataan. Kalau dia tidak boleh mempercayai pada agama dia, itu adalah hak dia. Tetapi dia jangan melarang orang lain untuk mempercayai pada Tuhan dia. Ini hak kita untuk kita mempercayai kepada Tuhan kita, Allah. Jadi saya rasa isu tu satu isu yang sensitif, dan perkara yang pertama yang perlu dilihat secara kolektifnya adalah sensitiviti terhadap umat Islam. Apabila, dan saya minta pihak berkuasa untuk menyiasat kalau ada perkara-perkara yang melibatkan perkataan-perkataan yang menyentuh perkataan Tuhan, perkataan Allah, menghina agama, menghina Islam. Jadi perkara itu perlu disiasat. Isu yang keduanya adalah berkaitan dengan bagaimana dia telah dicederakan dengan menggunakan senjata. Dua abang ni yang bernama Azmi dan juga Sam ni telah dicederakan dengan menggunakan senjata dan ada dipukul. Kita boleh buat 323, Seksyen 324 apabila ada kecederaan yang melibatkan senjata. Menggunakan kayu Dia menggunakan kayu tu. Jadi itu kita minta kepada pihak siasat untuk melihat perkara ini dengan detail. Siasatan perlu dilakukan di bawah Seksyen 324, dan juga apabila ada dia acu senjata, ada acu senjata, ugutan untuk menyebabkan kematian ataupun cedera parah dengan menggunakan senjata, itu satu provision yang jelas. Seksyen 506 iaitu ugutan untuk mencederakan bunuh. Dan mungkin juga kita boleh lihat dalam 307 salah satu provision yang ada iaitu ugutan bunuh. Satu
attempt to murder, cubaan untuk membunuh. Itu satu cubaan yang untuk membunuh apabila dia memegang senjata yang mempunyai peluru dan mengacukan. Mungkin dia mempunyai niat untuk membunuh. Satu cubaan untuk membunuh. Jadi saya minta kepada pihak berkuasa. Saya percaya bahawa pihak Dia dikepung 15 orang tu. dan banyak lagi lah kesalahan-kesalahan yang saya tidak mahu sebut, dan saya dengar daripada hari ini ada dakwaan yang mengatakan individu ini juga terlibat dengan kongsi, ada dakwaan yang mengatakan individu ini terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang haram yang saya tidak dapat pastikan, tetapi saya minta kepada pihak berkuasa seperti pihak PDRM untuk lebih telus, kerana isu ni amat dekat di hati masyarakat. Jadi perlulah dilakukan siasatan dengan lebih telus, dan kita daripada pihak NGO khususnya NGO yang ada ni, NGO Persatuan Semboyan, Persatuan NGO Melayu yang lain, ramai lagi yang ada ni, banyak lagi yang dia ada di luar ni, sedang menunggu-nunggu apakah siasatan ini akan benar-benar telus, ataupun akan ada unsur cover up, ataupun unsur orang kata sekadar nak sebut kes, siasatan mungkin tak tuduh NFA kemudiannya. Jadi semua ni kita nak tengok. Kita sebenarnya ni mempercayai, kita tidak pernah mengatakan bahawa pihak polis tidak telus. Kita yakin bahawa pihak polis cuba ke arah untuk melaksanakan tanggungjawab dengan terbaik. Cuma kita menyarankan pihak PDRM untuk menyiasat, kerana kuasa itu berada di pihak polis. Jangan sampai pihak yang bukan polis seperti NGO kami mengambil tanggungjawab untuk menyiasat, menangkap. Sebab itu kami tak nak buat. Sebab itu kami serahkan tugas ini kepada pihak polis untuk menyiasat secara terus. Sebab kita bimbang apabila ada individu-individu yang bersifat VVVIP ni, kita bimbang akan ada isu-isu yang melibatkan orang kata apa, settle belakang ke. Saya tidak tuduh. Saya hanya memberi saranan untuk mengelakkan perkara ini berlaku, kerana isu ni telah berada dekat kepada orang Islam. Saya ingat lebih kurang boleh kata 50% daripada orang Islam di Malaysia dah tahu dah tajuk ni. Kerana tak pernah terjadi dalam sejarah orang kena pukul pasal puasa. Saya tak pernah dengar lagi. Pernah dengar ke dalam Malaysia? Ini first time yang saya dengar orang kena pukul sebab tak puasa. Ini terbalik. Pasal puasa pula kena pukul. Kalau saya dengar kata hari dua orang Melayu telah dipukul kerana tidak berpuasa, saya adalah sikit rasa okey. Ini kerana berpuasa. Ini yang menyedihkan kita semua ni. Waktu saya dengar tadi tu, saya rasa nasib baik dia tak ada sini lah. Kalau dia ada sini kita tak tahulah. Cuba kita doakan jangan tersempak. Doakan supaya jangan tersempak. Jadi ini bukan satu ancaman. Ini hanya satu orang kata seluruh satu seluruh supaya ni. Jadi yang pertama, yang kedua, kita minta supaya siasatan-siasatan yang ada ni berlaku secara telus, dan kita daripada pihak persatuan akan menyediakan peguam pemerhati. Yang pertama, kita akan menyediakan peguam pemerhati. Dari sudut apa? Yang pertama, sekiranya berlaku dakwaan kes ni, kita akan menghantar panel peguam pemerhati kita untuk menjadi watching brief lawyer untuk membantu melihat kes ini, menyaksikan perjalanan kes ini. Selain daripada itu, kita juga akan bantu dua orang yang ada ni untuk membuat tuntutan. Tuntutan apa yang kita boleh buat? Yang pertama, kita boleh buat tuntutan sivil untuk menuntut kerugian daripada kecederaan yang ada. Kita akan buat tuntutan untuk mendapatkan kerugian. Dan juga kita juga akan membuat nota bantahan kepada Kementerian Sumber Manusia untuk menyenarai hitamkan majikan sebegini. Kerana majikan ini telah melanggar sesuatu di dalam akta kerja, iaitu berlaku diskrit. Bayangkan tuan, saya dengar tadi, saya terkejut. 7 tahun tidak dibenarkan solat Jumaat. 7 tahun tidak dibenarkan solat. Ini apa ni? Saya tak pernah dengar macam ni. Saya harap kepada mana-mana yang berada, pekerja-pekerja yang berada di luar sana, yang mana tidak dibenarkan untuk melakukan solat, mendirikan solat, tidak dibenarkan, jangan cakap solat Jumaat, solat fardu tak dibenarkan. Tolong buat aduan. Kami mahu dengar kes-kes, kami memang teringin sangat kes-kes macam ni. Jadi kita akan buat sesuatu tindakan kepada syarikat. Sebab kalaulah majikan ini dia mewakili syarikat, kita akan buat kaji selidik mengenai syarikat ni, dan kita akan cuba membuat laporan kepada pihak Kementerian Sumber Manusia supaya syarikat-syarikat yang tidak bermoral ini, syarikat-syarikat yang melakukan diskriminasi terhadap agama ini, disenarai hitamkan di bumi Malaysia ni. Dan kita juga
akan membuat tuntutan dari sudut constructive dismissal ataupun dia diberhentikan dan untuk dapat pampasan daripada pemberhentian kerja dia kerana dia layak. Kerana ingat bukan saja majikan boleh buang pekerja pun boleh buang majikan apabila majikan telah melanggar sesuatu di dalam akta kerja. Pada kita tidak membenarkan untuk bersolat, ini salah satu daripada pelanggaran terhadap akta kerja kerana dia tidak membenarkan orang melakukan satu-satu amal ibadat yang dibenarkan. Jadi daripada pihak kita bersama semua NGO dan saya rasa ramai lagi di kalangan peguam-peguam yang ada akan bersimpati dengan apa yang berlaku ni dan kita akan menawarkan khidmat guaman secara percuma untuk membantu kedua-dua mangsa ini supaya mereka dapat keadilannya dapat ditegakkan. Dan saya juga sebagai pengakhiran meminta kepada Badan Keselamatan seperti pihak PDRM, sebab saya dengar tadi ada ugutan bahawa sekiranya berlaku apa-apa individu ini akan cuba untuk menjejaskan keselamatan keluarga abang-abang yang ada ni. Ini satu isu yang serius apabila dia kata dia kenal family, dia kenal ahli keluarga. Jadi kita minta sebab mungkin individu yang nak memperjuangkan hak dia ni, dua orang ni, mungkin keluarganya juga mempunyai risiko keselamatan seperti di apa-apa sajalah. Jadi kita minta kepada pihak PDRM untuk bantu menjaga keselamatan keluarga daripada kedua-dua individu ni dan kita sebagai NGO turut sama kalau boleh bantulah. Bantu macam mana kita boleh bantu dari sudut kebajikan, dari sudut keselamatan untuk memastikan keluarga abang-abang berdua ni terjamin dan tidak diganggu. Dan kita sama-sama sebagai umat Islam, sebagai orang di bumi Malaysia, rakyat Malaysia, kita tidak boleh melihat mana-mana individu tertindas di bumi Malaysia ni. Kalau kucing pun kita kesian, apatah lagi kalau orang hari dipukul hanya kerana berpuasa. Dan saya minta kita semua berganding bahu, bekerjasama, semua NGO, kita bersatu padu untuk menjaga kebajikan dua individu ni dan juga memberi mesej yang jelas kepada majikan-majikan yang berada di luar ataupun kepada mana-mana individu-individu lah, tidak menghina lagi agama Islam, tidak lagi menghina individu yang ingin mengamalkan Islam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sikit komen Tok Cindai dulu. Lepas tu kan doktor kena komen apa ni. Boleh komen pasal senjata sikit. Ambil 2 3. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kepada saudara saya semua, selamat datang dan terima kasih ya. Kita pun tak ada masa ni, kita dalam 5 minit je kita cakap Saya melihat isu ni bukan isu Sam atau isu Azmi atau isu Cik Tun atau isu Yusuf Azmi, bukan ini isu umat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La ilaha anta subhanaka in kuntum minaz zalimin. Hai Cong Allah bagi aku gaji, Allah bagi aku rezeki, bukan lu ya. Kita hamba Allah. Mesej yang pertama. Mesej yang kedua, saya harapkan isu ini bukan hanya terbatas di sini saja. Pihak PDRM jangan berserampang dua mata. Kami telah standby 125 NGO untuk memantau dan membuat aduan polis, dan kalau boleh kami akan pergi ke SPRM jika ada berlaku satu perkara. Kami tekankan akta ini mesti akta 506 bersenjata api. Ya, okay? Kalau setakat pukulnya besok boleh jamin dah. Okay? Saya tak nak cakap banyak sebab sebenarnya umat Islam di negara kita ni dah tak boleh nak bercakap lagi dah. Kalau ikutkan fatwa ulama ijma' di Indonesia, di negara lain, ini adalah jihad fisabilillah. Bila agamamu dihina, bila Allah dihina, jadikan pakaianmu sebagai kain kafan. Ingat, saya dah penat kalimah Allah. Saya pergi ke Istana Negara mengemis seluruh kota desa gunung. Saya merantau, berjalan kaki, membawa buntil, memungut seluruh orang kampungnya memorandum untuk menghantar ke raja saya. Ya, last kali raket badminton yang sampai di istana, memo saya mungkin insyaAllah sampai. Okey, jadi kalau orang Islam mempertahankan agamanya, teroris. Orang Melayu mempertahankan bangsanya, rasis. Apa kita nak buatkan negara kita ni tu? Kalau tahun 15-11 lain jadinya.
Jadi Tok Bahman, Tok Janggut, Mak Kilau dah pesan, wasiat yang saya pegang sampai sekarang, jaga agama, jaga bangsa, jaga raja, agar bangsa tak hilang negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi saya pun tak mau cakap banyak, panjang lebar dah diterangkan oleh semua. Pertama sekali, isu ni melibatkan isu nampaknya lebih kepada isu agama lah, sebab ada perkataan-perkataan Allah di situ. Dan saya menyeru kepada semua pekerja-pekerja, tak kira bodyguard ataupun pekerja kilang, yang tidak dapat izin solat Jumaat ataupun solat fardu, sila buat aduan. Benda ni kita pertama kali dah kita dengar, sebab berpuasa tak boleh dia kena pukul macam lawyer kita beritahu tadi, Datuk Syamudin. Jadi saya harap orang Islam tolong alert masalah ni. Ini bukan masalah isu politik ataupun isu mana-mana nak tunjuk populariti ke tidak. Ini isu umat Islam. Ini tanah Melayu, agama Islam adalah agama persekutuan bagi negara Malaysia. Bukan ni kita bukan duduk di Belanda ataupun India ataupun London. Ini di Malaysia. Berpuasa dipukul sampai teruk macam tu. Alhamdulillah, terima kasih Tok Cindai, Tok Singa. Tak habis cakap tu. Dah pasal awal ke? Sabar tu. Apa ni, kita persilakan kita punya penasihat semboyan kita, Dr. Noor Azman, sepatah dia kata, insya-Allah boleh memberi sedikit nasihat dan rujukan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar nama Allah dihina ni oleh Zionis ya. Sebelum ni dalam penjara Israel, nama Allah dihina. Dia suruh cela Allah, dia suruh hina Nabi, dia suruh hina Islam. Dia pukul orang tu, dia suruh hina. Hari ini kita dengar di Malaysia, di tanah Melayu, di Nusantara, di tempat di mana umat Islam berkumpul dan paling ramai di dunia. Sebab itulah pada hari ini saya nak menyeru yang pertama kepada semua NGO, semua individu, semua pemimpin yang mengatakan dia orang Melayu, orang Islam, supaya bersama-sama memerhati dan meneliti apa yang berlaku. Hari ini dia boleh pukul sebab puasa, mungkin besok dia boleh bunuh sebab sembahyang. Sebab itulah kita nak kena tengok betul-betul, dan ini bukan isu individu dan bukan isu Islam sahaja, tapi isu keselamatan negara. Jadi sebab itulah apa yang kita nak sama-sama bawa di sini bukan hanya sekadar untuk kita cerita tentang kisah dua orang kena pukul, tapi kita nak bawa supaya kita bersatu. Bulan Ramadan bukan puasa saja. Bulan Ramadan bukan tarawih saja. Bulan Ramadan bermakna bersatu, bersama-sama. Kita buka sama-sama, kita zakat sama-sama. Semua yang kita lakukan secara berjamaah. Sebab itulah kalau kita tidak ambil perhatian, tidak ambil peduli tentang apa yang berlaku kepada umat, maka kita bimbang. Tuan-tuan, kita tidak akan diakui oleh Nabi sebagai umat dia. Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa-siapa yang tak kisah tentang apa yang berlaku kepada orang Islam, urusan umat Islam, bukan daripada kalangan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah apa yang kita berlaku sini, saya bagi minta pandangan kepada tuan-tuan sekalian. Lepas daripada ini, cuba forwardkan, sebarkan apa yang kita ada ni. Kalau tak berapa dengar sangat, edit sikit supaya semua umat Islam yang ada di Malaysia ni tahu. Kita sekarang ni banyak cerita pasal politik, banyak cerita pasal Covid, banyak cerita pasal vaksin, banyak cerita pasal hal-hal masalah yang ada. Tapi kita lupa bahawa orang Islam hari ni sedang dianiaya di bumi sendiri. Ini yang terkeluar. Yang tak keluar kita tahu berapa juta lagi kes. Dan sebab itulah tuan-tuan puan-puan, kepada para NGO saya minta ambil berat, bersatu sama-sama. Pada pihak pemimpin ambil berat, kerana ini adalah isu anak negara. Dan di sinilah kita kata, kalau tidak ada kepimpinan yang mau ambil berat, maka kita akan lihat akan ada kejatuhan kepada pemimpin-pemimpin yang hilang dan lupa diri Melayu dan Islam dia. Kepada pihak PDRM, kita dengar macam-macam. Dia kata IGP kawan dia. Kita dengar dah jumpa jongkong emas dalam rumah dia. Kita dengar bisnes dia macam-macam. Tolong siasat secara telus. Tunjukkan kewibawaan PDRM, kewibawaan negara kita. Bukan boleh dibeli oleh toke-toke
yang hanya tahu mengambil untung untuk diri sendiri. Anak bangsa dipukul sebab puasa. Anak bangsa dilarang, diharamkan sembahyang. Tapi kita masih lagi boleh bersenang lenang. PDRM tolong ambil perhatian supaya jangan sampai satu hari nanti PDRM akan dipandang sebagai alat kepada toke-toke Cina ataupun India ataupun Melayu yang hanya pentingkan diri sendiri. Jadi saya mohon kepada tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan apa yang kita buat pada hari ini menjadi sebahagian daripada jihad dan usaha kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan Ramadan hari ini adalah persiapan kita untuk jumpa Allah. Kalau Allah izin kita mati pada Ramadan ini, mati bersama Islam dan perjuangannya, mati bersama-sama dengan perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada redha Allah. Dua orang sahabat kita berani ke depan walaupun telah diancam dengan nyawa, diancam dengan keluarga, mereka ke depan. Maka sebagai seorang saudara wajib kita membantu mereka dan wajib kita bersatu padu, insya-Allah. Itulah insya-Allah, mudah-mudahan ini sebagai permulaan bukan pengakhiran. Kita akan follow up nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya nak tutup majlis, sahabat saya datang dari jauh, saya minta yang dia chat ton sampaikan sedikit. Kita semua tahu panglima kita ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang boleh disampaikan sikit mesej kepada mereka-mereka ini yang boleh menjadi iktibar kepada perjuangan kita semua insya-Allah pada hari ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dikumpulkan bukan kerana kita nak dapat like, bukan kerana kita nak dapat view, tapi kita dikumpulkan kerana kita memohonkan doa pada para sahabat yang melihat live ni, insya-Allah dapat membantu sahabat kita yang dua orang yang teraniaya. Apa yang kita takutkan pada hari ini bukan kita takutkan kepada manusia, kita takut bila kita berhadapan kepada Allah. Akan ditanya kepada Allah kepada kita, apa yang kamu buat apabila agama kamu dihina, bangsa kamu dicaci? Apa yang kita nak jawab dengan Allah? Adakah kita akan tersenyum? Adakah kita akan sukaria? Itu pertanyaan yang Allah akan jawab pada kita bila agama kita dihina, kalimat Allah dipermainkan. Saya sebagai sahabat pada sahabat saya ni, soal ni sentiasa mendoakan perjuangannya. Semoga Allah terima segala perjuangan di dunia dan di akhirat. Allah terima kebaikannya. Kita tidak tahu apa yang Allah pilih dalam perjuangan kita, amalan-amalan kita. Semoga Allah redha dengan perjuangan-perjuangan kita semua untuk agama, bangsa dan negara. InsyaAllah, pengakhiran daripada kata-kata saya, insyaAllah semoga anak-anak muda di sana bangkit memperjuangkan agama. InsyaAllah dunia kita di pengakhiran dah sekarang ni. Bukan untuk berseronok, bukan untuk bergaya, bukan untuk kecantikan, tapi untuk menambah ilmu dunia akhirat yang kita akan bawa insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum saya nak tutup majlis pada hari ini, alhamdulillah kita akan pergi ke Kelang di pejabat beliau di Taman Botanik Bandar Botanik di nombor 60-1 Jalan Jasmin 6 Bandar Botanik 41200 Kelang. Kita akan serahkan surat menyerahkan bantahan berkenaan salah laku majikan terhadap 2 orang bodyguard yang dipukul. Jadi insya-Allah kita akan bersama rakan-rakan NGO kita pergi ke pejabat beliau. Tujuannya bukanlah nak mencari nak mengeruhkan keadaan, tapi untuk memberi mesej yang jelas bahawa jangan sebegitu mudah ada syarikat, mana-mana syarikat ataupun mana-mana majikan di negara ini, tidak kira daripada kalangan masyarakat Cina, India ataupun Melayu, mana-mana yang mempermainkan ataupun mendiskriminasikan pekerja dan mana-mana agama. Saya yakin kita sebagai orang Islam hari ini kita duduk di depan sebagai umat Islam menghormati mana-mana agama. Saya pergi ke Sarawak, kita hormati agama Kristian. Kita pergi ke mana-mana negeri yang kita tahu ada agama Buddha, Hindu dan sebagainya, Iban dan Kadazan, kita menghormati. Kita menghormati agama mereka dan kita menghormati mana-mana budaya yang ada di negara kita. Tetapi hari ini dengan jelas apa yang kita cuba sampaikan kepada syarikat, satu syarikat yang di mana kita sedia maklum semua insiden-insiden yang berlaku terhadap 2 individu yang di mana
telah dipukul kerana berpuasa dan kita difahamkan setelah pengerusi bahagian undang-undang kita Datuk Isham membuat carian, memang benar syarikat Optimal Point Realty Sdn Bhd ini mereka yang memukul adalah director ataupun pemilik syarikat tersebut. Jadi insya-Allah kita akan pergi ke tempat ini. Jadi kita pergi serahkan satu sarahan dan juga kita pada masa yang sama kita ingin memberi mesej kepada mana-mana syarikat. Saya tidak tahu bagaimana pegangan-pegangan agama masing-masing, tapi saya sudah pasti mana-mana agama mempunyai prinsip ataupun mempunyai kepercayaan yang di mana kita tidak boleh menghina mana-mana agama, termasuk umat Islam juga. Saya berkawan dengan masyarakat Cina, India, mereka jiran saya juga bangsa India, Hindu. Apabila dia mempunyai perayaan dia, kita perlu menghormati, kita perlu memberikan ruangan pada mereka apabila mereka meraihkan agama mereka. Jadi apabila kalimah Allah Subhanahu Wa Taala ini disentuh, sudah pasti ada yang mengatakan saya yakin ada yang mengatakan ini biarlah kerja undang-undang buat. Biarlah pengurusan undang-undang. Ya benar, pengurusan undang-undang kita biarkan, pihak berwajib, enforcement dan sebagainya, kita tidak ada masalah. Mereka buat kerja mereka. Tapi kita sebagai orang yang ada iman, ya, kita ni ada iman. Kita tahu dalam hidup kita ni, kita bukan sahaja belajar rukun Islam, kita ada rukun iman, kepercayaan kita. Maksudnya kita punya qalbi kita, dalaman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi ini adalah kunci hidup kita, kunci nak masuk ke dalam syurga, kunci segala yang ada dalam hidup kita. Tapi apabila orang sebut Tuhan yang bagi kamu makan, Allah yang bagi kamu makan, saya yang bayar gaji you, kita nak bagi tahu dengan you ni nasib baik dalam life. Kalau you ada depan mata ni, kita tak tahu apa jadi. Tapi nak bagi tahu ni, kita bukan nak provoke, tapi kita nak bagi tahu jangan melebihi batas. Ini sudah melampaui batas. Kita nak bagi warning dengan mana-mana syarikat yang ada di negara ini, jangan sentuh soal Islam, jangan sentuh soal kalimah la ilaha illallah ni, jangan sentuh soal Nabi kita. Dah banyak kali berlaku benda ni. Jadi kita harap hari ini undang-undang, buat kerja undang-undang. Kita sebagai orang Islam, kita akan memberi amaran yang keras kepada mereka ini supaya jangan mempermainkan Islam lagi. Sekiranya anda cabar kita, kita boleh turun padang, kita hantar, kita isi perang kepada kamu. Kamu siapa? Kita tak ada masalah kalau kamu nak main-main dengan kita. Hei, kita nak bagi tahu, kita boleh jumpa kat kubur. Kamu nak pilih jalan putih boleh, jalan merah boleh, nak pilih jalan hitam boleh. Kalau nak lebih baik kita jumpa kat kubur, kita tak payah bincang. Jadi kita harap supaya kerajaan faham apa yang kita cuba sampaikan, tolong ambil tindakan ini dengan tegas. Kita mohon kepada kerajaan Malaysia, kita mohon kepada pemimpin-pemimpin Islam, kita mohon kepada raja-raja dan sultan yang ada di negara ini. Ini soal Islam. Kalau orang Islam dah tak boleh berpuasa, apa lagi kita nak buat? Kalau soal rukun Islam ini orang dah ambil, dah buat macam peraturan, apa kita nak lakukan lagi dalam negara kita? Saya harap ini kena faham. Saya tak nak bercakap panjang. Jadi insya-Allah kita minta kepada Dr. Noor Azman bacakan doa sedikit. Mudah-mudahan boleh memberi keredaan kepada kita. Kita kena tahu dalam peristiwa perang Badar 313, 313 orang pergi menyerang, berperang dengan orang kafir 1000 lebih. Ingat yang mereka datang dalam keadaan berpuasa, mereka datang dalam keadaan bertahajud, mereka datang dalam keadaan singa kelaparan. Kamu hantar 1000 orang pada kita pun, 100,000 pada orang kita pun, 1 juta pun pada kita. Kalau kita datang, kita mati dengan darah, tak ada masalah. Kita datang dengan mati dengan darah. Jangan main-main. Setiap kalimah yang mengalir dalam badan kita adalah kalimah la ilaha illallah. Pagi dan malam kita mengucapkan perkara ini. Semua badan di dalam badan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main dengan Islam, ya. Jangan main-main dengan Islam. Kau pandang mata aku. Mata ini bukan mata untuk kita seperti singa kelaparan. Ini semua orang-orang Islam hari ini, sahabat-sahabat kita ini. Kalau bangkit kamu, tak tahu mana tanah kamu nak lari. Kamu kata Kelang tu besar sangat kami minta tempat. Kamu nak tengok kita kepung satu Kelang? Kamu nak tengok kita turun satu Kelang? Berapa ramai kamu? Kamu boleh pegang pistol, belum tentu kamu boleh tembak. Kita tak ada pistol, kita tak ada apa, kita kosong ya. Tapi kalau sebab nama Allah dan Rasul, kita mati untuk Islam. InsyaAllah kita biar Dr. Noor Azman tutup doa. Mudah-mudahan beri keberkatan kita pada hari ini, insya-Allah.